Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Topik kita pada kali ini adalah putaran dan peredaran bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam sistem suria. Bumi berbentuk sfera. Bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai hidupan kerana bumi mempunyai oksigen, air, suhu dan lapisan atmosfera yang sesuai untuk menampung benda-benda hidup. Tahukah anda semua? Bumi berputar pada paksinya. Paksi adalah garisan imajinasi yang menembusi bahagian tengah sesuatu objek di mana objek itu berputar. Paksi bumi ialah garisan di antara kutub utara dan kutub selatan. Paksi bumi sedikit condong, iaitu bersudut 23.5 darjah dari paksi menegak. Bumi berputar pada paksinya dari arah barat ke timur atau mengikut arah lawan jam. Bumi berputar dengan lengkap pada paksinya dalam masa 24 jam atau 1 hari. Kita tidak boleh merasai putaran bumi kerana bumi adalah berkali ganda lebih besar berbanding dengan kita manusia. Terdapat 3 kesan putaran bumi pada paksinya. Yang pertama, kejadian siang dan malam. Yang kedua, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan kesan yang ketiga adalah perubahan pada kedudukan dan saiz bayang-bayang. Mari kita perhatikan dengan lebih teliti kesan putaran bumi pada paksinya, iaitu kejadian siang dan malam. Pada satu-satu masa, hanya sebahagian bumi yang menghadap matahari dan menerima cahaya matahari. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, manakala bahagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Tempoh waktu siang dan malam adalah sama panjang, iaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Kesan putaran bumi pada paksinya yang kedua adalah matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Mengapakah keadaan ini boleh berlaku? Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat adalah disebabkan oleh arah putaran bumi pada paksinya. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Jadi, matahari akan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat pada waktu petang. Putaran bumi pada paksinya juga menyebabkan berlaku perubahan pada kedudukan dan saiz bayang-bayang sepanjang hari. Pada waktu pagi, arah bayang-bayang adalah di sebelah barat kerana pada waktu pagi matahari berada di sebelah timur. Manakala pada waktu petang pula, arah bayang-bayang adalah di sebelah timur. Kerana pada waktu petang, matahari berada di sebelah barat. Perhatikan gambar rajah ini dengan teliti, murid-murid. Pada waktu pagi dan petang, saiz bayang-bayang adalah lebih panjang kerana pada waktu tersebut kedudukan matahari lebih rendah berbanding waktu tengah hari.
Manakala bayang-bayang adalah pendek pada waktu tengah hari kerana pada waktu itu matahari berada tegak di atas kepala. Ketika bumi berputar pada paksinya, ia juga beredar mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya. Orbit adalah laluan yang diikuti oleh planet atau bulan untuk mengelilingi sesuatu jasad di angkasa lepas. Orbit bumi berbentuk elips atau bujur. Bumi beredar mengelilingi matahari dari barat ke timur atau arah lawan jam. Satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil masa 365 1/4 hari atau 1 tahun. Kesan daripada peredaran bumi pada orbitnya mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya telah mengakibatkan perubahan musim pada beberapa negara yang mengalami 4 musim. Kejadian 4 musim tersebut adalah musim bunga pada bulan Mac, musim panas pada bulan Jun, musim luruh pada bulan September dan musim sejuk pada bulan Disember. Setiap musim mengambil masa selama 3 bulan. Peredaran bumi mengelilingi matahari juga telah menyebabkan berlakunya kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Apabila bumi berada pada kedudukan di antara matahari dan bulan, bayang bumi akan jatuh pada bulan dan keadaan ini akan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Sekiranya bulan berada di antara bumi dengan matahari, maka bayang bulan akan jatuh ke permukaan matahari dan keadaan ini akan menyebabkan berlakunya gerhana matahari. Antara kesan lain peredaran bumi mengelilingi matahari adalah perubahan kedudukan ketinggian matahari tengah hari. Yang kedua, kejadian perihelion dan aphelion. Perihelion adalah merujuk kepada jarak bumi dengan matahari paling dekat, manakala aphelion adalah jarak bumi dengan matahari paling jauh. Dan yang ketiga adalah perbezaan panjang siang dan malam antara kawasan semasa musim panas dan musim sejuk. Tahukah murid-murid apakah itu tahun lompat? Dan pernahkah murid-murid memerhatikan bilangan hari dalam bulan Februari setiap tahun? Ada ketikanya bulan Februari mempunyai 28 hari dan ada ketikanya bulan Februari mempunyai 29 hari. Sebenarnya, keadaan ini ada kaitan dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil masa 365 1/4 hari. Namun begitu, 1/4 hari tersebut tidak dikira dalam kalender Masihi yang kita gunakan sekarang. 1/4 hari yang bersamaan dengan 6 jam ini akan dikumpulkan selama 4 tahun hingga jumlahnya cukup menjadi 24 jam atau 1 hari. Oleh itu, setiap 4 tahun sekali, bilangan hari dalam setahun akan menjadi 366 hari dan dikenali sebagai tahun lompat. 1 hari dalam tahun lompat ini akan ditambahkan ke dalam bulan Februari yang biasanya mempunyai 28 hari kepada 29 hari.
Ini dapat menjelaskan mengapa dalam tahun lompat terdapat 29 hari dalam bulan Februari. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami dengan jelas penerangan cikgu dalam topik ini. Selamat belajar, murid-murid.